Okey, bab 4. Buku catatan pertama. Okey. Buku catatan pertama ialah buku catatan asal yang merekodkan segala urus niaga perniagaan. Okey. Semua urus niaganya akan direkodkan terlebih dahulu dalam buku catatan pertama sebelum dipindahkan ke dalam ledger. Jenis ada buku tunai luncik, buku tunai, jurnal. Jurnal ialah buku catatan asal atau buku catatan pertama yang digunakan untuk merekodkan semua urus niaga perniagaan mengikut kronologi dan urutan tarikh. Buku tunai pula ialah merekod semua penerimaan dan pembayaran wang tunai atau cek. Tunai luncik ialah merekod pembelajaran harian yang melibatkan pembayaran amount yang kecil dan tidak selesai dibayar dengan cek, hanya digunakan untuk tunai sahaja. Dan dia setiap bulan akan membeli amount yang kecil seperti 200 atau 300 macam tu. Jurnal kita ada dia ialah tidak boleh direkodkan dalam mana-mana buku catatan pertama yang lain. Contoh, dia selalu rekod dalam catatan pembukaan, belian dan jualan aset bukan semasa sahaja, ambilan barang niaga dan aset bukan semasa. Ambilan barang niaga mestilah secara tak terlibat dalam tunai atau cek. Kalau berkaitan cek atau tunai, yang ambilan mestilah catat dalam buku tunai. Modal tambahan selain tunai dan bed. Catatan penutupan. Okey, ini format dia. Mesti ada tarikh, buta, folio, debit, kredit. Okey. Ada lagi keterangan. Okey, untuk jurnal khas. Jurnal khas kita ada belian, jualan, pulangan belian, pulangan jualan, penerimaan tunai atau pembayaran tunai, iaitu buku tunai. Jurnal belian format dia mestilah ada tarikh, butir, folio, not dokumen, jumlah. Dan ada ni bulan terakhir, akaun. Kalau belian, akaun belian. Kalau jualan, akaun jualan. Okey. Belian, jualan, pulangan belian, pulangan jualan, format dia, pattern dia sama macam ni. Okey. Nah, sama kan? Yang cuma ni tukar saja. Akaun ikut ni. Untuk penerimaan tunai ada mestilah ada tarikh, butir, not receipt, folio, tunai, debit. Diskaun dibeli. BT, jualan, lain-lain akaun. Yang depan ni dia hampir sama dengan buku tunai. Tetapi ada not receipt lah. Okey. Pembayaran tu. Kalau terima mestilah ABT. Terima kan? Menerima. Terima. Okey. Kalau ABT mestilah jualan. Okey. Yang ni pun sama juga. Tetapi bayar ialah kredit. Okey. Diskaun diterima ABB. Bayar kan? Bayar. Dan BB kan? Belian. Okey. Tu saja. Lepas tu, okey, jurnal belian dia rekod beli barang niaga secara kredit sahaja. Dan apabila kamu beli, mestilah menerima invoice yang asal daripada pembekal. Okey. Kalau ada kesilapan harga seperti harga teguran cat, akan terima satu nota debit kepada pembeli. Okey. Nota debit juga merupakan sumber maklumat kepada jurnal belian. Pulangan belian pula ialah pulang barang niaga. Contohnya nota kredit.
Tetapi mestilah asalkan kamu beli, mestilah dapat asal. Lepas tu jualan mestilah mengikut jualan pada niaga. Contoh, pembeli akan menerima invoice asal, tapi kita sebagai pembekal, okay, akan jadi dapat salinan punya. Dan ada sama juga kalau ada tekuran cat pada harga tu akan beli nota debit, tetapi yang kita ialah salinan. Yang pembeli tu ialah asal. Pulangan jualan pun juga dia akan menerima nota kredit. Okey, kita ambil salinan untuk menjadi sumber rujukan untuk rekod dalam jurnal pulangan jualan. Okey. Jurnal penerimaan tunai ialah rekod semua penerimaan tunai dan cek. Okey, mesti tunai dan cek. Dan pembayaran tunai pula ialah pembayaran tunai dan cek. Okey. Macam mana tengok? Kalau asal, mestilah kamu beli. Dan dia tak cakap apa-apa kan? Contoh dekat sini, dia cakap invoice saja. Mana kamu beli. Okey. Kalau ni nota debit, maybe ada tekuran cat. Untuk case ni ialah tekuran cat untuk nota debit. Jualan pun juga. Kalau salinan mestilah jualan. Okay. Pulangan belian mesti nampak. Okey, belian asal dan nota kredit. Asalkan nampak kredit, mestilah adalah pulangan. Jurnal pulangan jualan mestilah salinan dan nota kredit mesti pulangan. Buku tunai. Buku tunai yang tadi kabung tu penerimaan dan pembayaran tunai. Okey, buku tunai ialah mesti dalam tunai dan cek. So apabila kamu buat buku tunai, dia dapat mengatasi kegelapan membuka ledger tersebut. Okay? Buku tunai merupakan BCP juga atau ledger untuk melekod penerimaan dan pembayaran tunai atau cek. Ni format dia mesti ada tarikh, butir, folio, diskaun dibeli, tunai, ben, tarikh, butir, folio, diskaun diterima, tunai, ben. Kamu ingat yang buku tunai mesti tambah dekat kredit and tolak tambah dekat debit, tolak dekat kredit. Okey. Lepas tu diskaun dibeli mesti dekat tambah, diterima mesti dekat tolak. Terima kan hasil. Okey, hasil kan mesti dekat credit side. Okey, diterima. So dia dekat credit side lah. Lepas tu buku tunai. Okey, mengimbang buku tunai dan menyatakan kedudukan baki tunai dan baki ben. Baki ben dan baki tunai. Jika jumlah di bahagian debit melebihi jumlah di bahagian kredit, maka bagi HSP terletak di bahagian kredit. Maksudnya, apabila debit tu dia lebih banyak daripada kredit tu, amount lah. Jadi, mesti bagi HP kamu dekat kredit side. Okey. Kalau baki ben kredit melebihi jumlah bahagian debit, maka bagi HP terletak di bahagian debit. Maksud, kan tadi tu debit lebih daripada kredit. Sekarang ialah kredit lebih daripada debit. Makna bagi HP tu mesti dekat baki untuk debit side. Okay. Okay, cara mengimbang buku tunai.
Jadi kamu kena jumlah kedua-dua bahagian debit dan kredit. Dan kamu tengok mana satu lebih besar. Jadi yang lebih besar tu kamu tolak yang kecil punya. Dan kamu dapat carilah bagi HSB. Okay, lepas tu kamu akan nampak apabila sudah ada bagi HSB, kedua-dua amount dia adalah sama. Contohlah, apabila kamu belum buat ni, okay, belum tahu bagi HSB dia, dan kamu tambah dulu. Untuk debit side kamu dapat ni kan, dan credit side hanya 800 lebih. So, ni paling besar kan, ni paling kecil. Dan yang besar tu, after kamu tambah, tolak yang kecil ni. Dan ada keluar nombor kan, yang nombor tu ialah baki HSB untuk tunai. Dan ni pun juga kamu tambah, dan kamu tambah. Tengok dulu mana satu lebih besar. Lepas tu apabila kamu nampak untuk yang ni lebih besar kan, dan kamu tolak yang sini, dan kamu dapat amount dekat sini, amount dia. Jadi amount tu letak dekat sini. Buku tunai luncit. Okey, untuk pembayaran amount kecil yang kerap berlaku dalam perniagaan seperti pembayaran minuman, tetamu dan upah cuci pejabat. Buku tunai luncit dianggap buku catatan pertama kerana segala pemberajaan akan dilakukan ke dalam buku ini sebelum dipindah ke dalam ledger tujuan. Okey, tujuan untuk menghilangkan catatan perbelanjaan yang kerap berlaku bagi amount yang kecil dalam buku tunai. Mengelakkan pembayaran menggunakan cek untuk perbelanjaan untuk amount kecil. Seorang juruwan khas ditugaskan bagi mengawal rekod dan pembayaran tunai luncit. Sistem panjang ialah mengurus dana tunai luncit perniagaan. Juruwan akan memperuntukkan sejumlah wang tunai pada awal setiap bulan bagi menjelaskan perbelanjaan yang amountnya kecil. Pada setiap hujung bulan pula akan dihitung jumlah perbelanjaan yang telah dibayar. Sekeping cek akan dikeluarkan untuk tujuan likup membagi wang yang telah dibelanjakan. Okey. Format dia mesti ada tarikh, butir, folio, nombor voucher, penerimaan, pembayaran. Lepas tu analisis bayaran. Yang dekat sini tengok soalan dia balik. Okay, soalan mesti akan balik. Okay, contoh yang ni kan, soalan mesti balik. Nah, anda dikehendaki menyediakan tunai luncit sehingga menunjukkan ni ada tulis belanja pejabat, kos dan pelbagai. Okay, jadi dekat sini kamu boleh salin dekat sini. Okay. Saya rasa itu sahaja untuk bab 4. Okay. So, mesti tahu buku catatan ialah urus niaga perniagaan. Okay. Rekod terlebih dahulu sebelum ke ledger. Lepas tu jurnal mesti ada am khas. Tunai luncit. Jurnal am mestilah rekod dalam permulaan perniagaan, aset bukan semasa untuk jualan pembelian, ambil barang niaga yang kecuali daripada tunai bank. Bawa masuk aset sebagai modal tambahan. Pembetulan kesilapan, catatan pelarasan, rekod pemularan perniagaan, catatan penutupan. Jenis khas adalah jualan, belian, pelanggan jualan, pelanggan belian, penerima tunai, pembayaran tunai. Buku tunai. Hanya rekod berdasarkan tunai dan bank. Dan tunai luncit ialah rekod yang perniagaan, urusan perniagaan yang kecil-kecil dengan iaitu amount yang kecil lah. Okay.